Dia orang nak meletakkan Esmeralda ini begitu selesa sekali. Namun begitu, pasukan Red telah menguncikan Matilda antara Roma yang bakal digunakan pakai oleh Mirul ini. Menjadi satu kerisauan sebenarnya untuk Esmeralda berhadapan dengan Matilda, mampu saja untuk menyerap segala shield yang bakal diberikan sebagai satu sumber bantuan, akan tapi akan menjadi satu sumber serangan daripada Esmeralda tersebut untuk memberikan serangan kepada pasukan Red Esports. Jadi perlu untuk lebih berhati-hati apabila berhadapan dengan Esmeralda sekiranya Matilda ingin menggunakan Guiding Wind. Akan tetapi pada waktu ini dua hero terakhir masih lagi belum ada jungler bersama dengan Roma. Adakah akan ada Roma yang menarik? Cho akan ditampilkan bersama dengan Lancelot. So, untuk Zon seakan-akan mengeluarkan senjata rahsia pada waktu ini. Dan kali ini pasukan SMG dah bawa keluar Digi pastinya. Way of the Dragon daripada Cho yang digunakan oleh Zon ini memberi impact yang begitu besar. Namun begitu, pasukan Red Esports, jawapan pemilihan yang terakhir mereka. Nampak gayanya mereka dah memiliki unique pick. Antara sekarang, adakah mereka akan menggunakan jungler Pakuto ataupun mereka akan menggunakan Assassin selaku jungler untuk membalas semula pasukan SMG punya Assassin. Saya kuat merasakan Zaid akan menggunakan hero fighter kerana ada kelebihan apabila berhadapan dengan Assassin. Tetapi untuk SMG apabila mereka dah ada Cho, harus diingat mereka pun boleh gunakan Way of the Dragon. Jadi ini menyebabkan kita akan saksikan Way of the Dragon 2.0 part 2. Tapi apapun sekarang ini dikuncikan, Zahid Hakimi masih lagi ingin menggunakan Benedetta. Nampaknya daripada permainan yang pertama, saya boleh katakan Ren QT punya penggunaan Benedetta juga cukup cemerlang. Namun mungkin dengan adanya Benedetta di tangan Zahid Hakimi mampu untuk menguncikan Turtle dengan lebih mudah. Kerana kita tahu apabila berhadapan dengan Lancelot agak sedikit sukar kerana burst damage yang mampu dikeluarkan oleh pasukan SMG. Dengan penggunaan Lancelot tersebut mampu untuk menguncikan Turtle. Seperti yang saya katakan, Turtle mania tertinggi berada di dalam statistik untuk tangan box. Jadi adakah ini bakal menjadi mata penyemaan buat pasukan SMG dalam pusingan yang kedua? Sudah pun dikeluarkan Cho daripada seorang Zon. Mungkin bakal menjadi resepi kemenangan buat pasukan SMG. Akan tetapi gergasi merah Red Esports tidak akan mengundurkan diri dengan begitu mudah. Cuba untuk mendapatkan mata penuh berhadapan dengan pasukan daripada grup A. Jadi ayo kita akan masuk ke dalam Land of Dawn untuk menyaksikan pusingan yang kedua di antara Red Esports dan juga tim SMG. Pada perlawanan yang kedua ini, nampak seperti kelebihan yang ada untuk pasukan SMG dengan comfort pick yang dilakukan oleh pasukan SMG ini. Namun begitu, di bahagian tengah, clearance yang pantas dilakukan oleh Zon dan juga Head cuba untuk mensasarkan kepada Little Wanderer. Adakah pasukan Red akan cuba mengambil Little Wanderer ini dengan pantas sekali? Ya, benar sekali. Little Wanderer akan menjadi keutamaan saya kira. Sekiranya menggunakan Assassin untuk mendapatkan red buff dengan lebih awal, pastinya rotasi lebih pantas akan dilakukan. Zahid Hakimi menguncikan Little Wanderer tanpa menggunakan retribution sekalipun. Tapi tak ada sebarang rusuhan. Mungkin ini untuk memastikan Zon tidak bergerak terlalu agresif. Ya, kalau kita nampak untuk pasukan SMG, mereka mempunyai 4 hero yang attack daripada jarak dekat. Dan pastinya perkara ini sangat-sangat sukar kalau pasukan Red menggunakan komposisi mereka dengan jarak jauh mereka, antara kelebihan yang boleh mereka perolehi. Namun begitu, Turtle akan muncul tak lama lagi dari sudut emblem. Kalau kita saksikan di sini, Zon menggunakan emblem yang sangat-sangat bagus dan tenacity antara pemilihan untuk Zon guna pakai. Tidak lagi menggunakan Conclusive Blast menjadi sebuah persoalan, tapi sekarang ini Mal, alamak, Jin Kundo dilepaskan menyebabkan Mal bahkan terjatuh menjadi first blood untuk box miliki 1-0. Cukup pantas apa yang dilakukan execution oleh pasukan SMG mendapatkan kill tersebut. Ya, seharusnya Mal lebih berhati-hati lagi. Nampak gayanya pasukan SMG akan menunjukkan belang mereka pada fasa awal ini dengan kelebihan pemilihan hero yang mereka ada ini. Pastinya mereka memerlukan agresif. Nampak gaya, saya nampak macam Zon nak sepak, tapi masih lagi level 3. Tak mengapa, box akan cuba mengambil Zahid Hakimi. Perlu lebih berhati-hati lagi. Zon cuba untuk berhati-hati, tapi nampaknya Zahid Hakimi bakal berjaya untuk menguncikan Turtle tersebut. Berhadapan dengan Lancelot, masih lagi tak ada masalah untuk pemain ini kuncikan Turtle bagi pasukan Red Esports. Saya gemar apa yang dilakukan oleh S pada waktu ini.
dia kalau dia ambil dua F-Dragon tersebut pun sudah cukup untuk memastikan pasukan SMG perlu untuk berhati-hati. Dia tak guna lagi. Tetapi kalau dia nak gerak kepada bahagian bawah, melakukan satu sepakat ke atas pun juga boleh kerana tak ada purify daripada pasukan SMG berbanding dengan pasukan Red Esports. Reaksi yang baik, hormat kepada Zon. Dua purify ditampilkan buat Merol dan juga S. Oh, dua purify pasti sangat sukar untuk Zon melakukan satu pick off. Namun begitu, kalau kita saksikan untuk pasukan SMG dan juga pasukan Red, apa yang harus mereka, Zon akan cuba mencari sasarannya, tetapi Mirul bukanlah sasaran yang boleh didapatkan dengan begitu mudah. Purify telah diguna pakai untuk melarikan diri dan kali ini Ya. perlu lebih berhati-hati lagi. Ya, benar sekali. Satu penggunaan Circling of Eagle Roll mungkin bakal ditumbangkan masuk daripada sisi kanan. Pasukan SMG mungkin bakal ditumbangkan dekat sini, tapi akhirnya mereka berjaya untuk melarikan diri. Cuba memberikan bantuan dan berjaya untuk memastikan Mal dan juga Merol selamat daripada serangan pasukan SMG. Saya nampak apa yang pasukan Red lakukan adalah apabila Ash melakukan rotasi, pasukan SMG akan cuba mengelak serangan yang akan dilakukan oleh Ash ini. Pastinya kunci utama untuk pasukan Red ini bergantung kepada rotasi yang akan dilakukan oleh Ash. Namun begitu, Zon di bahagian atas, adakah sasarannya seterusnya kepada Mal? Mal tidak menggunakan spell Purify. Pastinya kalau disepak oleh Zon, pasti dia akan lambat lagi mendapatkan farm yang diperlukan. Benar sekali, tapi pada waktu ini lihat Hit bagaimana dia menang daripada sudut clearance, yang mana pada waktu ini juga 1.2 Dragon, tapi itu adalah Zaid Hakimi cukup kebal. Ada NI, malah S juga telah pun tiba memberikan serba sedikit serangan balas. Zon bakal ditumbangkan dengan satu tumbukan daripada Ran QT. Hit diberikan tumpuan, tetapi Circling of Eagle tidak cukup. Telah digigit dengan Popol and Kupa, tetapi Sasa masih lagi tidak cukup daripada sudut damage, dan pasukan Red Esports bakal mengundurkan diri. Turtle yang menjadi sasaran untuk pasukan SMG pula. Ya, pastinya Box boleh saja mengunci Turtle itu tanpa sebarang masalah. Sasa di bahagian atas. Damage yang begitu besar dihasilkan oleh Ali pasukan Red Esports ini. Nampaknya Zon akan cuba memberikan satu zoning kepada pasukan Red Esports supaya turret di bahagian atas ini tak berjaya dijatuhkan oleh mereka. Nampak sedikit sukar, tapi dengan enhance chain berjaya untuk memastikan pasukan Red Esports berundur terlebih dahulu. Pasukan Red sekarang ini mereka belum lagi berjaya untuk memberikan keselesaan buat Mal. Walaupun dekat bahagian atas ada rotasi yang dilakukan, namun masih lagi boleh kita katakan Sasa tidak ditumbangkan, sementara Mal sudah pun ada satu kematian menjadi kematian yang kedua. Baru saya cerita berlaku sekali lagi, Mal ditumbangkan oleh Hit. Yang mana sekarang ini juga Red Esports dalam keadaan berbahaya kerana Ran QT bakal ditumbangkan berhadapan dengan 3 orang pemain. Terus Tom Rose diguna pakai smoke akan menidakkan hasrat untuk Ran QT pulang daripada kawasan tersebut. Mal dan juga Ran QT telah dijatuhkan. Way of the Dragon ada saja di tangan Ash, tetapi ya, cantik sekali, namun dia masuk ke area yang salah. Satu guna Tom Rose dilepaskan. Ash cuba untuk melarikan diri, tapi Mal telah pun tiba dengan heavy crossbow memberikan serba sedikit serangan malas, tapi smoke kata tak rasa bro. Dia akan dapatkan double kill dekat sini dengan satu selindang maut daripada pemain tersebut. Terus berdansa melari keluar daripada kawasan ini. wow, satu caturan yang begitu baik sekali. Sasa diletakkan di bahagian bawah, berjaya untuk mendapatkan satu turret di bahagian bawah itu. Namun begitu, kelebihan yang ada untuk pasukan SMG, mereka dah mendominasikan dari sudut pengambilan gol di sini. Tetapi dari sudut gol ranking, pasukan SMG di tangga yang teratas. Benar sekali, bukan satu tapi 3 orang pemain. Smoke, Sasa dan juga Box agak sedikit merisaukan untuk Mal kerana dia perlukan item. Mungkin ada perancangan untuk bergerak ke bahagian late game, tapi Ran QT telah pun dijumpai, telah pun digigit, terus saja bakal ditumbangkan. Tapi ada bantuan yang telah pun tiba. Sasa dan juga Hit dalam bahaya. 3 lawan 2, tapi akan ditumbangkan. Opsi yang baik daripada Hit. Sasa bakal ditumbangkan. Dia punya sedang, tapi dia akan berjaya untuk mendapatkan Merol juga. Mal cuba untuk memberikan sedikit serangan balas, tapi nampaknya pasukan SMG bakal mengundurkan diri. Malah mereka membawa pulang bukan saja nyawa, malah menara daripada tangan pasukan Red. Wow, Sasa, corak permainan dia, dia baca bagaimanakah damage yang akan dihasilkan oleh beliau. Dia dah tahu dia akan mati, tapi dalam masa yang sama dia menghasilkan damage untuk menjatuhkan 2 ahli pasukan Red. Kelebihan ini saya boleh berikan kepada pasukan SMG kerana rotasi daripada pasukan Red seharusnya mereka berjaya untuk mendapatkan Sasa dengan begitu mudah, tetapi turn around di situ berlaku. Namun begitu, masih lagi terlalu awal untuk kita katakan 8 berbalas 2. Dengan kelebihan yang pasukan SMG ada,
Dari sudut gol 3,000 sahaja. Ya, benar sekali 3,000 gol berjaya untuk dicapai oleh mereka. Tapi sekarang ni Elton Final Blow dia guna pakai. Lakukan clearance dengan lebih pantas lagi. Tapi Zon dapatkan Zaid Hakimi. Di manakah follow up-nya? Falling Star dia guna pakai. Dan akhirnya Guiding Wind memberikan bantuan untuk pasukan Red Esports kembali tenang. Tapi Sasa nampaknya dia akan terus melakukan serangan ke atas menara ini. Mendapatkan menara yang ketiga buat pasukan mereka. Ya, dalam masa yang sama di bahagian atas box perlu lebih berhati-hati lagi. Tiada okey, mereka akan melepaskan saja di bahagian atas itu, cuba mendapatkan smoke. Bukanlah sasaran yang mudah untuk dijatuhkan, tetapi damage demi damage diberikan kepada Smoke. Smoke masih lagi terselamat. Sekarang ni Zaid pula menerima damage yang agak besar daripada hit, berjaya untuk menidakkan engagement daripada pasukan Red Esports dengan mudah. Penggunaan enhance life yang baik. Pada waktu ini juga box dalam diam berada berhampiran untuk memberikan sebarang bantuan sekiranya ada engagement yang dilakukan. Pasukan Red Esports perlu untuk melakukan sesuatu sebab daripada tadi mereka pula yang melepaskan satu persatu daripada tangan mereka sendiri aset cukup-cukup penting iaitu menara. Apa yang merisaukan saya adalah Lancelot berjaya untuk mendapatkan item penetration iaitu Hunter Strike dan juga Malefic Roar. Dalam masa yang sama di mana Sasa juga berjaya untuk menyiapkan beberapa item yang fokuskan kepada damage pada seawal 8 minit. Banyak itemization dah disiapkan oleh pasukan SMG. Pastinya damage mereka begitu besar sekali. Ash digigit dengan sangat-sangat kuat damage-nya dihasilkan oleh Sasa. Namun begitu Lord dah muncul di bahagian atas. Pastinya pasukan SMG mereka ada kelebihan untuk memulakan Lord ini. Sasa seorang diri di bahagian bawah, tetapi pasukan Red nampaknya bermain lebih berhati-hati lagi. Ini adalah sebuah perkara yang kurang baik. Ya benar, berhati-hati itu adalah sebuah perkara yang cemerlang. Namun apabila mereka sudah pun ada peluang untuk dapatkan Sasa, mereka tak lakukannya. Mereka membiarkan saja Sasa untuk pulang. Malah ini ada peluang terbaik untuk Lord dimiliki begitu sahaja. Zaid berada berhampiran. Dia boleh untuk masuk dengan mudah. Tapi mudahkah dia untuk melakukan retribution ke atas Lord? Masih lagi ingin meneruskan saingan ke atas Lord tersebut masuk. Tapi box akan kuncikan objektif tersebut dengan mudah. Zaid juga bakal pulang menerima Guiding Wind sebagai bantuan daripada Merul. Lord dah muncul di bahagian bawah. Pastinya pasukan SMG akan cuba mendapatkan turret yang ada untuk pasukan Red ini. Dengan kelebihan gol yang mereka miliki, pastinya itemization yang ada untuk pasukan SMG ini mampu mereka hasilkan damage yang begitu besar. Zaid Hakimi cuba bermain-main dengan Zon. Nampak gayanya Zon walaupun masih lagi level 9, tetapi cara setup yang seterusnya, kalau dia berjaya untuk mendapatkan Mal, satu target yang senang untuk didapatkan dengan adanya flicker Way of the Dragon itu pasti akan menyukarkan lagi farming yang akan didapatkan oleh Mal. Oh, sekarang ini Zon nyawa agak sedikit rendah, berjaya untuk pulang dengan Shunpo. Tapi pada waktu ini juga Elton Phantom Blow dilepaskan, menindakkan hasrat untuk Sasa melakukan serangan. Namun masih lagi ada minion yang bakal hadir. Akan ada serangan yang diteruskan lagi oleh Lord di bahagian bawah. Zon nyawa sedikit rendah. Kalau dia nak masuk, ada saja flicker dekat tangan beliau. Ada Jin Kundo juga untuk melakukan serba sedikit setup. Tapi pada waktu ini Ran QT bakal ditumbangkan terlebih dahulu. Sasa menerima serba sedikit damage, terpaksa untuk merendahkan sedikit nyawa pemain-pemain pasukan Red Esports. Tapi pada waktu ini juga diberikan fokus box di bahagian atas melakukan satu distraction. Tapi Zaid akan pulang. Masih lagi ada menara daripada pasukan Red Esports yang dijadikan tumpuan. Namun berjaya untuk dipertahankan mereka. Round 2 sekarang ini ingin masuk lagi dengan enhance minion yang hadir. Namun agak sedikit sukar dengan penggunaan Phantom Execution juga tidak cukup, kata box, untuk menumbangkan Zaid. Dan pada waktu ini Red Esports kekal dengan 3 buah inhibitor turret. Ya, mereka masih lagi boleh defend bahagian base mereka ini. Namun begitu pasukan SMG perlu berundurkan diri kerana mereka tak boleh melakukan kesilapan. Kalau mereka melakukan kesilapan, ianya akan memberikan ruang untuk pasukan Red mendapatkan itemization yang diperlukan. Sama apa yang kita nampak tadi, damage yang dikeluarkan oleh kedua-dua pasukan ini. Yang paling tertinggi sekali Sasa, Smooth dan juga Box, diikuti dengan Ash. Namun begitu, fokus utama kita adalah pasukan SMG menghasilkan damage yang begitu besar sekali. Ya, benar sekali, 33,000 damage dikeluarkan oleh Sasa. Bila kita imbas kembali apa yang telah pun disiapkan oleh Sasa, tidak hairan mengapa dia sudah pun ada Blade of Despair dan juga Malefic Roar yang mana memberikan damage yang cukup besar. Akan tetapi pada waktu ini juga 33 saat berbaki sebelum Lord yang seterusnya untuk muncul. Pasukan Red Esports kalau mereka nak lakukan saingan, mereka perlu untuk bergerak seganjak ke hadapan untuk memastikan ada pengolahan map yang besar.
namun seakan-akan tidak dilakukan langsung. Zon ada satu penggunaan flicker tapi tersilap langkah. First time saya tengok perkara tersebut terjadi ke atas seorang Zon. Ya, Zon tak dapat vision yang diperlukan kerana sasarannya masuk ke dalam semak dalam masa yang sama. Namun begitu, kalau kita saksikan perbezaan gol, nampak ketara jatuh ataupun menang ke tangan pasukan SMG ini dengan pengambilan lot yang seterusnya. Adakah mereka akan cuba menghabiskan game? Zahid Hakimi akan bertemu dengan Box. Kalau sasarannya mudah untuk Box jatuhkan kerana Zahid Hakimi dari sudut itemization lebih fokuskan kepada pemilihan item yang memberikan HP kepada beliau. Namun begitu, Zon dengan tiadanya flicker pasti sukar untuk dia menangkap Mal di bahagian belakang dan pasukan SMG. Apa yang mereka ada sekarang dengan kelebihan marksman, Popo dan Kupa ini, objektif yang seterusnya mereka perlu mendapatkan inhibitor turret ini. Kalau masuk pada late game pasti sangat sukar untuk mereka menjayakan mereka punya strategi. Benar sekali, tapi pada waktu ini juga Zaid cuba untuk memancing dia. Dragon dah diguna pakai ke belum tadi? Nampak macam ada dengar, tapi ada NI for NI untuk memberikan serba sedikit immunization. Malah stun juga ke atas Zon. Ditarik lot, dipancing sekarang ini menjadi umpanan untuk pasukan e-sport keluar. Namun mereka masih lagi bergerak dalam satu unit, memastikan pasukan SMG tak mampu untuk melakukan serangan ke atas lot. Memberikan serba sedikit masa untuk item disiapkan terlebih dahulu. Masih lagi belum ada Wind of Nature untuk Mal bertahan di bahagian belakang. Sudah pun lengkap 3 serangkai Windtalker, Scarlet Phantom dan juga Berserker Fury sebagai item attack speed dan juga critical chance untuk pemain tersebut. Akan tapi pada waktu ini Merol cuba untuk masuk, nyawa lot sedikit rendah, separuh telah pun dilakukan serangan. Zaid juga cuba untuk memancing pasukan SMG melakukan serangan. Akan tapi masing-masing masih lagi cuba untuk bergerak dengan disiplin. Bak kata pepatah, digenggam tak mati dilepas sektor batu. Tapi mereka masuk sekarang ini dengan Electro Final Blow. Mal bahkan ditumbangkan terlebih dahulu. Cukup awal pergerakan agresif tidak akan bermakna apa-apa kerana pada waktu ini pasukan e-sport bahkan cuba untuk dapatkan lot, tapi Box bahkan berjaya untuk kuncikan lot tersebut dengan begitu mudah. Satu saja tertumbang daripada kedua-dua pasukan, iaitu Head dan juga Mal. Tapi lihat Sasa, kedudukan berbahaya pada waktu ini, tapi Merol yang bakal dijatuhkan. Mega kill untuk semua dapatkan di sini. Masih lagi ada masalah yang besar apabila 2 orang hilang buat pasukan Red Esport. Malah lot berada di tangan pasukan SMG. Mirul boleh saja untuk teleport balik ke base. Kenapa dia perlu jalan di bahagian tengah itu? Dan nampak gayanya pasukan Red, mereka kena lebih berhati-hati lagi kerana corak permainan mereka di game yang kedua ini sangat-sangat berbeza. Namun begitu, lot di bahagian atas akan cuba masuk mendapatkan inhibitor turret. Dengan adanya Popo dan Kupa, pasti turret ini berjaya dijatuhkan dengan begitu mudah sekali. Namun adanya Electro Final Blow, tetapi hentakan yang baik dilakukan oleh menara tersebut. Kalau menara, lot tersebut berjaya untuk dapatkan menara. Yang pertama inhibitor turret telah pun berjaya untuk dimusnahkan, menjadi yang kedua di bahagian tengah. Akan tapi lihat jauh Zaid sedikit demi sedikit diberikan serangan oleh Smooth. Namun lot masih lagi berjaya untuk dimusnahkan. Zon mencari mangsa, ada flicker dalam genggaman. Mal perlu untuk berhati-hati. Ash ada Falling Star Moon dengan penggunaan IMU tersebut. Adakah mampu untuk melakukan satu setup? Tapi lihat Zahid Hakimi, nyawa sedikit rendah, akan terus ditendang. Ada immortality dalam tangan pemain tersebut. Tapi pada waktu ini juga pasukan e-sport berjaya untuk mempertahankan ke-5 pemain mereka bersama dengan base yang masih lagi penuh daripada sudut nyawa. Ya, kita boleh lihat bagaimana pasukan SMG dengan kelebihan gol sebanyak 10,000. Pastinya mereka tidak ingin memberikan ruang untuk pasukan Red Esport mendapatkan rentak mereka semula. Namun begitu, pasukan Red, apa yang mereka harus lakukan adalah menjaga Mal. Kerana Mal dah boleh menghasilkan damage yang begitu besar. Apa yang diperlukan oleh pasukan Red, memberikan ruang untuk Mal melakukan damage daripada bahagian belakang. Ya, benar sekali. 60 saat berbaki, 1 minit. Agak panjang untuk mereka mengekalkan konsistensi ini. Tim SMG ada 10,000 gol bersama dengan mereka. Kalau tertewas sebenarnya bukanlah perkara yang indah pada hari kita ini. Kerana kalau mereka tertewas, 3 mata penuh bakal dimiliki oleh pasukan Red Esport. Seperti yang saya jangkakan, sudah pun melengkapkan diri dengan Wind of Nature buat Mal di bahagian belakang. Jadi Box perlu untuk mancing keluar skill set tersebut sekiranya ingin Sasa melakukan serangan. Malah sekarang ni masalah sedikit untuk Ash. Kalau first game tadi, dia seakan-akan sudah pun bersiap sedia untuk bergerak ke bahagian late game. Tapi kali ini dia tidak melengkapkan diri dengan Clock of Destiny. Jadi agak sedikit sukar untuk pemain tersebut berhadapan di bahagian late game ini kerana dia punya item lebih ke arah early game.
Sekarang dah masuk kepada 17 minit. Lord pun akan muncul di bahagian bawah. Namun begitu, kalau kita nampak untuk pasukan SMG, mereka dah mendominasikan pengawalan map ini. Pasukan Raid, mereka tak boleh melakukan kesilapan. Kalau mereka memberikan lot ini, pasti mereka akan menghadapi kesukaran dari sudut defense yang akan dilakukan oleh mereka. Namun begitu, mereka kena juga kontes kerana lot ini adalah sangat-sangat penting. Mana-mana pasukan yang berjaya untuk mendapatkan lot, pasti ianya akan memberikan kelebihan. Namun begitu, Team roll juga bakal ditumbangkan saya kira, tapi masih lagi ada guiding win. Posisi dari pasukan SMG semua telah pun diberi tumpuan dan Zon menerimakan satu serangan ke atas Zaid, tapi terpana blok ke arah dinding. Satu masalah sekarang ni, S bakal ditumbangkan. Merol nyawa agak sedikit rendah, tapi Mal baru saja sampai. Ren QT juga masih lagi berada dekat bahagian atas. Ini akan memberikan lot yang percuma buat pasukan SMG. SMG bertindak lebih agresif lagi apabila mereka nampak Ren QT berada di bahagian atas dan sasaran yang seterusnya. Di mana saja mereka nampak ahli pasukan Raid, mereka akan dapatkan kerana kelebihan dari sudut pengawalan di bahagian lot itu dapat ataupun jatuh ke tangan pasukan SMG. Namun begitu, Zaid Hakimi, damage yang begitu besar dihasilkan oleh pasukan SMG. Zaid masih lagi boleh menyelamatkan diri, namun begitu clearance harus dilakukan di bahagian tengah ini. Ya, benar Mal. sekali. Lihat Mal sekarang ni ada masalah yang cukup besar dikenakan The Way of Dragon. Lot sudah pun masuk, Sasa melakukan serangan dan Crystal bakal dimusnahkan. Pasukan SMG tidak akan memberikan mata penuh untuk Raid Esports menguncikan mata seri 1-1. Kemenangan yang cukup baik untuk SMG untuk memaksa game kita pergi ke bahagian tiebreaker. Selepas sebentar tadi, dominasi yang cukup besar ditunjukkan oleh SMG menyebabkan Raid Esports langsung tidak boleh melakukan apa-apa walaupun mereka mendapatkan Valentina. Keputusan suasa 1-1. 1-1. Kita dah nampak bagaimana corak permainan untuk pasukan SMG. Bila masuk kepada game yang kedua, pasukan SMG tak banyak melakukan kesilapan. Betul. Kalau kita tengok pada game yang pertama, pasukan SMG melakukan kesilapan dan berkali-kali. Pastinya benda itu tak seharusnya berlaku bila kita nak masuk kepada game yang ketiga. Kerana game yang ketiga adalah game penentuan. Ini adalah intergroup di mana grup A akan bertemu dengan grup B. Pastinya bukanlah perkara yang mudah untuk menjatuhkan mana-mana grup, dan kelebihan kalau pemenang berjaya untuk mengunci 2 poin mata. Ya, kalau dia dapatkan 2-0 tadi memang satu kemenangan yang cukup indah. Tapi pada waktu ini sekurang-kurangnya kedua pasukan bakal membawa pulang satu mata di dalam carta mereka, yang mana ianya tidak akan memberikan impak kepada masing-masing tim, tapi memberikan impak kepada grouping mereka lah. Betul. Tapi apapun, nampaknya itemization kita akan saksikan apa yang telah pun dilengkapkan oleh pemain-pemain pasukan SMG dengan kemenangan yang mereka ada. Lihat Demon Slayer di tangan Box berjaya untuk kuncikan pelbagai objektif, walaupun serba sedikit didapatkan oleh Zaid Hakimi. Namun dengan lot yang penting, Box berjaya untuk kuncikan 2 lot yang crucial sebentar tadi. Ya, saya tak nak sentuh sangat tentang pemilihan item yang dimiliki oleh kedua-dua pasukan. Saya lebih tertarik daripada pemilihan hero. First of all, SMG memilih Julian berbanding Valentina, nampaknya membuahkan hasil. Dan sebentar tadi kita punya customer ada cakap bagaimana SMG keluarkan senjata rahsia mereka, iaitu apabila Zon menggunakan Joe cukup bagus melakukan zoning, cukup bagus untuk membuka map, memberi ruang kepada SMG untuk mendapatkan dominasi Zon dengan adanya Antenna Shield, dengan ada Dominant Ice dan dengan adanya Immortality. Sebenarnya dah cukup, dia tak perlukan item untuk fokus kepada physical punya damage. Ya, tak dilupakan dengan corak permainan daripada Head juga. Dia melakukan satu rotasi yang tepat pada waktunya. Kalau ada zone dekat situ, dengan Way of the Dragon dia akan combokan dengan enhance skill yang dia ada. Dan kita sendiri nampak bagaimana corak permainan SMG pada fasa early itu begitu kemas sekali. Jauh berbeza daripada game yang pertama tadi. Ya, benar sekali, jauh berbeza. Lihatlah bagaimana 402 KDA Smooth tidak berjaya untuk ditumbangkan walaupun sekali. Inilah masalah bila ingin membawa masuk E-Retail, memerlukan itemization yang lengkap daripada Malefic Roar, Demon Hunter Sword untuk memastikan E-Retail tersebut mampu untuk dihukum. Tetapi apabila dia memberikan fokus pada perkara tersebut, namun kita akan memberikan MVP, kita nobatkan kepada pemain pasukan SMG iaitu Sasa dengan penggunaan Popolen Kupa yang cukup cemerlang, damage yang besar dikeluarkan oleh beliau. 83% skill participation, tetapi apabila adanya Popolen Kupa, fokus dia tentulah kepada attack kepada menara, dan ini menyebabkan
sangat-sangat sukar Esport untuk kembali bangkit apabila dominasi yang cukup besar ditunjukkan oleh SMG sebentar tadi. Terus saja menobatkan Sasa sebagai MVP dengan KD yang 4-1-6 walaupun mati sekali, tetapi dengan adanya 4 kill 6 assist sudah cukup membawa SMG mendapatkan kemenangan. Saya suka corak permainan daripada Sasa. Daripada bahagian atas dia turun ke bahagian bawah. Mana-mana turret yang boleh didapatkan oleh Sasa, itulah tempat adanya Sasa. Dengan rotasi yang dilakukan oleh pasukan SMG dengan memenangkan objektif utama iaitu menjatuhkan turret-turret yang ada untuk pasukan Red, pastinya itu adalah kelebihan yang kita boleh katakan diberikan untuk pasukan SMG ni. Namun begitu, MVP kepada Sasa ini adalah MVP yang tepat sekali. Ya, benar sekali dengan penggunaan Popol and Kupa. Setakat ini, round pertama Popol and Kupa menang, round yang kedua pun Popol and Kupa menang. Adakah round ketiga? Ianya akan menjadi satu perebutan untuk mendapatkan hero tersebut. Sebab seperti yang saya katakan, memberikan keutamaan kepada bahagian gold lane. Dan itu hero yang terbaik. Tapi apapun, kita akan masuk kepada highlight yang dibawakan khas oleh Samsung Galaxy A Series untuk melihat bagaimana pasukan Red Esport pada kali ini bahagian early game nampak seperti SMG dengan execution yang lebih kemas berjaya untuk memastikan Mal tidak selesa di bahagian atas. Ya, kalau kita throwback balik, kunci kemenangan untuk kedua-dua pasukan salah satu adalah cash potential. Betul? Dan daripada SMG dengan adanya Cho dekat sini, mereka walaupun Ash boleh gunakan skill set tersebut iaitu dengan menggunakan Way of the Dragon, tetapi apabila Cho diberikan kepada Zon, agak sukar untuk Red Esport cuba untuk melihat di manakah kedudukan pemain-pemain pasukan SMG. Menyebabkan kelebihan tersebut yang dimiliki oleh SMG mereka boleh gunakan dengan begitu baik dan mereka berjaya sampaikan apabila berhadapan dengan Red Esport sebentar tadi. Ya, pada minit yang ke-14 ini pasukan Red berjaya untuk menjatuhkan satu saja turret pasukan SMG. Ini bukanlah perkara yang sangat-sangat mudah boleh didapatkan oleh pasukan Red Esport ini. Namun begitu, game yang ketiga akan menjadi game penentuan. Kalau kita fokuskan balik objektif yang penting di mana kedua-dua pasukan sukakan Beatrice. Kali ini diorang buang. Yang paling menarik sekali, diorang rebutkan sekarang Popo dan Kupa. Game ketiga macam mana pula? Oh, sememangnya game ketiga akan menjadi satu misteri untuk kita semua saksikan. Pasukan mana lebih kuat. Ini juga bakal memberikan satu benchmark untuk tim-tim lain daripada pasukan A dan juga pasukan B. Pasukan mana lagi kuat kita akan saksikan. Tapi kita akan berehat terlebih dahulu sebelum kita kembali ke dalam pusingan yang ketiga di antara pasukan SMG dan juga pasukan Red Esport. Jumpa anda lagi selepas ini dalam MPL Malaysia.
Walaupun game yang pertama Red Esports tadi menunjukkan mereka antara pasukan yang terkuat, SMG berjaya untuk menundukkan Red Esports masa game yang ketiga. Selamat kembali ke MPL Malaysia musim yang ke-10 dan anda sekarang masih lagi ditemani oleh saya, Arta, dan juga Sunfrost tanpa X. Ya, benar sekali, tanpa X pada waktu ini. Untuk next match kita tahu mungkin tanpa The X. Tapi apapun, X awak datang? bukan macam tu. Habis deh. Saja kan. Tapi apapun pun, game yang menarik ditunjukkan kepada kita semua, di mana game yang ketiga akan menjadi game penentuan. Adakah pasukan SMG akan mendapatkan 2 mata point ataupun pasukan Red yang akan berjaya untuk membawa 2 mata point ni. Benedetta. Nana, Betul ke Nana? Kagura dengan Angela. Angela. Ya. Aku ingat 1-1. Zon pun tengah tengok. Zon. Kita tak nampak kita punya Cloud hari ni tak dapat datang, tapi ini merupakan recap sedikit sebanyak mengenai apa yang telah berlaku di game yang kedua, di mana damage yang dikeluarkan oleh rata-rata pemain daripada SMG sangat-sangat besar. Zon dengan 10,000, saya ingat 100,000 ni. Saya pun nampak. Tapi ada 3-0. Tapi ada 3-0. Tapi Zon melakukan satu pick off yang menarik sekali, di mana dia berjaya untuk melakukan rotasi, berjaya untuk menjatuhkan Mal buat kali yang pertama. Bila Mal dah mati pertama, dia akan memperlambatkan lagi proses farming yang akan dihasilkan oleh Mal ini. Cerita pasal damage, lihat daripada pasukan Red Esports, tak ada satu pun yang melebihi 30. Tak ada satu yang melebihi daripada 30. Sekurang-kurangnya 25,000 pun tak sampai untuk hit. Boleh kita katakan adalah damage yang agak average. 37,000 daripada pemain tersebut. Akan tetapi tak berjaya langsung untuk disaingi oleh pasukan Red Esports. Nampak seperti mereka daripada sudut drafting mungkin agak sedikit kurang selesa. Nana my idol. Saya tak pasti dia idolakan Nana yang mana. Nana yang tadi ataupun Nana Nana tadi yang atau Nana dalam game. Jadi persoalan juga tu. Tapi bercakap tentang Nana, saya nak tengok Nana dipertunjukkan. Tim Hak pernah bawa sekali. Yes, Tapi Nana dah kena nerf. Oh, sayang sekali. Tapi tak mengapa. Itu Orang tengok Nana, dia bagi tunjuk lagi Nana. Nana bersama Kagura dan juga Benedetta masih lagi menanti bilakah mereka akan dibawa masuk. Tak, sebab mereka merupakan Kagura, minta maaf, Benedetta dah masuk tadi. 2 game berturut-turut dibawa masuk oleh Red Esports. Go SMG. Yang panjang tu, yang panjang tu. Zon, I love you. Pergi ke laut mencari ikan you. Zon, I love you. Ni. Dari Johor kami datang. Dari Johor kami datang nak tengok SMG beraksi. Surrender di setting, kami pantang. Jangan risau, SMG menang pasti. Saya nak baca tapi yang belakang tu tulis Zon masih relevan. Ingat kan depan tu lagi? Rupanya tak ada dah. Dari Melaka ke negeri Pahang. Lagi. Singgah sebentar. Saya lupa lah tadi. Tapi sekarang ni kita akan terus masuk kepada pemilihan hero untuk game yang terakhir di antara SMG dan juga Red Esports. Akai, Julian, respect, hit punya Julian telah pun dikeluarkan. Sementara SMG dengan begitu pantas, Digi hero pertama bersama-sama dengan Faramis dekat sini. Digi antara pemilihan yang bijak pasukan SMG lakukan, kerana game yang pertama Digi daripada Mirun memberikan impact yang begitu besar. Pasukan SMG tak mampu untuk menangkap ahli pasukan Red disebabkan adanya time journey yang diguna pakai dengan begitu bagus sekali daripada Mirul ini. Pada pendapat saya memang ban saja B-Trik tersebut untuk memastikan Sasa agak sedikit kurang selesa. Tapi masalahnya sekarang ni second pick berada di tangan pasukan SMG. Jadi popular Kupa yang kalau direbut tersebut mungkin bakal menjadi pick yang kedua bersama yang pertama untuk pasukan yang mereka dapatkan. Sementara Red Esports, ya, 1-1 masih terbuka. Fanny juga masih terbuka. Valentina juga masih terbuka. Sekarang ni banyak sangat pilihan untuk tim SMG. Sekurang-kurangnya boleh keluarkan satu untuk memastikan mereka boleh dapat 2 daripada hero tersebut. Yang mana sekarang ni 1-1 diberikan keutamaan Fanny untuk Zaid Hakimi. Bagaimana? Saya rasa ini adalah Fanny pertama untuk beliau sentuh dalam MPL Malaysia. Kalau berjaya direalisasikan oleh Red Esports, mungkin apa yang dikatakan oleh Sunfrost tadi, cukup diidamkan hero tersebut, Fanny, yang akan digunakan antara hero yang sangat-sangat sukar untuk digunakan. Tetapi kalau diberikan kepada tangan yang betul, mereka boleh mendapatkan sesuatu. Dan Fanny dibawa masuk dengan 60
7% win rate, 88 kali ban keluar. Saya nak tengok yang tu. Ini ban yang paling Paling besar. Ban yang pertama saya rasa. Banyak pasukan yang membawa Tak tengok ke trofi. video Tak Terrence? tengok video tu ke? Video Terrence. Dia ada upload dekat Ada. TikTok. Top 1. Alamak. Jadi jangan lupa untuk saksikan video Terrence. Dia bagi tahu 5 hero yang sering di ban keluar. Namun pasukan SMG ada Valentina, ada selain daripada Valentina, Kupol. mungkin Popo dan Kupa boleh saja diambil oleh pasukan SMG ini. Jawapan untuk pasukan SMG ini, bagi pendapat saya, Valentina kalau mereka ambil, pasti pasukan Red tidak akan memiliki hero yang mempunyai ultimate yang sangat-sangat efektif untuk menjatuhkan pihak lawannya, kerana mereka tak ingin membenarkan Valentina. Namun begitu, Valentina diambil oleh pasukan SMG disertakan dengan Balmond yang bakal menjadi jungler kegunaan box. Ya, benar sekali. Jungler untuk box guna pakai di bahagian jungle lah kan. Tapi apapun sekarang ini untuk pasukan Red Esports, kalau nak kuncikan data juga agak baik kerana nampak seperti rank Q. Popol dan Kupa. Ya, juga cukup cemerlang, tapi kalau untuk berhadapan dengan Belmont, lebih baik lagi kalau gunakan E-Retail untuk memastikan Belmont tersebut tak mampu untuk bergerak kepada bahagian backline. Malah kalau untuk gunakan Popol dan Kupa, boleh untuk pastikan IMU tidak akan diguna pakai dengan begitu cemerlang. Akan tetapi pada waktu ini juga untuk Ash, saya kira boleh untuk kuncikan Yves untuk counter ke atas Belmont. Tapi Matilda terlebih dahulu bersama dengan Popol dan Kupa, masih lagi combo yang sama akan ditampilkan untuk memecahkan segala menara milik pasukan SMG. Ya, mereka boleh saja mengambil objektif dengan begitu mudah dengan adanya Popo dan Kupa ini. Untuk pasukan SMG, kita dah lihat bagaimana corak permainan daripada pasukan SMG dan terutamanya adalah Zon. Zon akan cuba mengganggu buff yang ada di pasukan Red Esports ini. Pastinya game yang ketiga, kalau dia memiliki hero yang mampu untuk memberikan satu tekanan terhadap buff ataupun red buff, pasti pasukan Red akan menghadapi kesukaran dengan pengambilan buff yang diperlukan. Ya, benar sekali. Sekarang ni hit pick di bahagian mid lane terus menguncikan satu hero untuk Smooth terlebih dahulu di bahagian EXP untuk memastikan Matilda tidak akan mampu untuk mengeluarkan potensi sebenar. Malah Popol dan Kupa juga kalau dia tarik kembali Kupa tersebut memberikan shield, akan menyebabkan lebih rendah nyawanya apabila diabsorb dengan Stardust Dance. Ya, dan ini peluang terbaik SMG untuk keluarkan Dairoth daripada dibawa masuk oleh Red Esports. Memandangkan kita tahu salah satu hero yang boleh counter kepada Esmeralda. Oh, mereka Lunox. Satu hero yang mampu untuk counter Esmeralda. Saya tak pasti adakah mereka memikirkan Lunox akan digunakan di bahagian mid lane. Mungkin kita nampak sendiri bagaimana corak permainan daripada pasukan Todak yang menggunakan Lunox selaku jungler dan juga mid laner. Untuk pasukan Red, mereka membawa keluar Atlas. Bagi pendapat saya, kalau Atlas digunakan oleh Zon, pasti Metal Link dia memberi impact yang begitu besar. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Sid tadi. Dairoth telah dikeluarkan oleh pasukan SMG. Ya, benar sekali. Dairoth telah pun dikeluarkan untuk memastikan tiada sebarang counter mampu untuk dikeluarkan untuk berhadapan dengan Esmeralda. Masa masih lagi terbuka untuk diambil untuk menstabilkan matchup di bahagian EXP. Vendetta juga antara hero yang sesuai pada waktu ini. Tapi Red Esports bakal mengeluarkan terlebih dahulu Natalia, mengecilkan lagi hero pool buat seorang Zon. Tetapi masih lagi ada Cho yang sudah pun digunakan pakai dalam pusingan yang kedua untuk menguncikan Fanny dalam pusingan kali ini. Ataupun Franco Tadi bawa masuk. Ataupun Kufra. Satu lagi hero yang boleh counter kepada Fanny. Kerana target utama daripada SMG terhadap Red Esports untuk jatuhkan Fanny ni daripada mengeluarkan kabel-kabel dia dengan lebih baik. Tapi mereka akan satu lagi hero yang mampu untuk melakukan counter kepada Fanny, iaitu Brody, dengan adanya dia punya skill yang mampu memberikan stun sedikit, mampu untuk counter Fanny kalau Fanny ni turun kepada bahagian good lane. Benar. Ya, benar sekali. Untuk pasukan Red Esports, pemilihan yang kedua, mereka harus menguncikan mage terlebih dahulu untuk memastikan mereka mampu untuk menghasilkan satu damage yang mampu untuk mengawal situasi yang berlaku di bahagian tengah. Namun begitu, untuk pasukan Red, apa yang mereka perlukan, bagi pendapat saya, mereka boleh saja untuk mengambil Kagura, kerana Kagura antara pemilihan yang bijak kalau mereka guna pakai di sini, mampu untuk melarikan diri dalam masa sama menghasilkan damage yang begitu besar. Pada pendapat saya memang Yves adalah yang terbaik untuk counter
counter ke atas Brody Ada. Valentina. Ada boleh curi tau Valentina. Tapi tak dapat stack penuh. Dan Tapi yang jawapan dia adalah Kagura. Bersama-sama dengan Pakito. Kita hampir terlupa tentang Pakito yang akan digunakan oleh Ren QT. Jadi untuk Red Esports, mereka dah lengkapkan mereka punya komposisi. Sunfrost, hero terakhir. Kurang lagi 37 sangat. Apa awak rasa mereka akan ambil? Saya rasa Kufra memang satu hero yang baik untuk counter ke atas Paquito, Matilda dan juga Fanny. Guiding Wind tak boleh diguna pakai. Penggunaan knock-up strike juga tak boleh. Malah steel cable daripada Fanny juga mampu untuk digagalkan dengan mudah. Hero terakhir pada waktu ini adakah Cho ataupun Kufra menjadi persoalan. Franco saya tak rasa lah akan diambil. Dan akhirnya Kufra tepat untuk diambil oleh Zon. Bagi pick yang terakhir untuk pasukan SMG sekarang ini mencari mata kemenangan mereka. Dan kita sendiri nampak bagaimana bouncing ball mampu untuk menghentikan kabel yang ada daripada Fanny ini. Tetapi ini adalah kelengkapan. Terbalik bang. Kelengkapan untuk drafting kedua-dua pasukan. Mereka dah mengaturkan strategi mereka. Pastinya kelebihan ini saya boleh katakan kedua-dua pasukan ini mempunyai kelebihan yang tersendiri. Tetapi dari sudut objektif kita boleh berikan kepada pasukan SMG. Tetapi dari sudut pengambilan kill kita boleh berikan kepada Fanny yang digunakan oleh ahli pasukan Red ini. Ya, adakah pasukan SMG mampu untuk memberhentikan Fanny tersebut? Takkan saja saksikan perlawanan tersebut. Ya, benar sekali. Perlawanan terakhir, pusingan terakhir, mata yang menjadi rebutan buat kedua-dua pasukan ini. Sudah pun ada Fanny di tangan Zaid Hakimi. Adakah pasukan Red Esports bakal menunjukkan kekuatan mereka? Akan tetapi masih lagi ada Kufra daripada Zon untuk menguncikan kemenangan buat pasukan SMG. Jadi kita akan rungkaikan segala misteri apabila kita masuk ke dalam Land of Dawn. Perlawanan terakhir, pusingan terakhir di antara pasukan Red Esports dan juga tim SMG. Ya, pasukan Red Esports dan juga pasukan SMG, mereka memerlukan point ataupun mata point yang sangat-sangat bermakna untuk melonjakkan lagi mereka punya kedudukan di dalam grup. Dalam masa yang sama di bahagian atas, Move akan cuba memberi asakan kepada Ren QT walaupun masih lagi level 1, tapi Ren QT akan menjaga nyawa dia. Benar sekali, tapi lihat Zon dikenakan damage serba sedikit. Kalau nyawa Zon sedikit rendah, mampu saja Zaid Hakimi masuk melakukan serangan. Akan tetapi Little Wanderer diambil terlebih dahulu. Belum ada penggunaan retribution buat Zaid Hakimi memastikan untuk pasukan SMG tak mampu lakukan sebarang rusuhan maupun sedikit serangan ke atas resources milik pemain tersebut. Tetapi yang baik dekat sini, Zaid Hakimi telah pun mengambil resources di bahagian atas. Satu creep telah pun dicuri daripada tangan box, memastikan ada sedikit kelebihan. Ini yang kita panggil snowball effect, mengambil sedikit demi sedikit dan menjadikan ianya kelebihan buat diri Zaid Hakimi. Untuk pasukan SMG, mereka mensasarkan di bahagian bawah. Adakah Mal perlu lebih berhati-hati lagi, tetapi ini adalah serangan yang harus dilakukan secara pantas kerana mereka tak boleh buang masa di bahagian bawah ini. Nampak gayanya mereka dah mengatur strategi ini dan pasukan Red kena. Tapi ada dua orang pemain. Sasa nyawa cukup rendah. Sasa mungkin bakal tertumbang. Benar cakap saya, First Blood bakal terjatuh di tangan Merol. Pasukan SMG sangka mereka telah pun mengatur segala strategi, namun telah pun dibaca dengan baik oleh pasukan Red Esports. Dan kelebihan yang ada untuk pasukan Red Esports ini, mereka boleh saja mendapatkan turtle di bahagian atas. Pastinya turtle inilah yang menjadi sasarannya. Zon akan cuba mengganggu Mal, mendapatkan gold plating di bahagian bawah ini, tetapi Sasa dah hadir. Nampak gayanya Mirul dan juga Mal perlu lebih berhati-hati lagi. Tumpuan utama kepada turtle. Wow, kali ini pasukan SMG yang akan mulakan turtle ini. Benar sekali, bakal menguncikan turtle yang pertama disebabkan kita tahu turtle yang pertama dan juga buff yang pertama bakal muncul dalam durasi yang lebih kurang sama. Tapi sekarang Zaid Hakimi bakal memastikan tak ada retribution untuk box mendapatkan orange buff milik pemain tersebut. Tapi Head sudah pun ambil cutthroat dekat sini. Kalau dilepaskan, damage tak begitu tinggi tapi mampu untuk menjadi sebagai satu spell untuk mendekatkan diri ke atas Zaid Hakimi apabila dia melakukan steel cable. Jadi perlu untuk berhati-hati terus mara ke bahagian jungle dirinya sendiri. Ya, Sasa di bahagian bawah harus lebih berhati-hati lagi. Adanya Ash, adanya Mirul yang cuba melakukan rotasi di bahagian bawah. Pastinya Zon akan cuba mendapatkan sasaran, tapi Ash bukanlah hero yang mudah untuk dijatuhkan. Dalam masa yang sama, kalau kita nampak Valentina, bagi pendapat awak, ultimate siapa yang paling berkesan sekali untuk dicuri? Saya rasa dekat sini bergantung kepada apa yang dia cuba untuk lakukan. Kalau damage sememangnya adalah
Zaid Hakimi yang paling terbaik kalau nak daripada segi damage, tapi tak begitu besar. Tapi kalau daripada sudut engagement, circling of eagle antara yang terbaik untuk digunakan pakai oleh Hit untuk memastikan dia boleh masuk ke arah backline ataupun mengejar pemain-pemain yang cuba terlarikan diri. Tapi pada waktu ini Zon tak ada tempat untuk dia larikan diri dan dia bakal ditumbangkan. Merol akan mendapatkan kill yang kedua. Nampak macam kurang baik sebenarnya. Ya, Zon dia melakukan recall di bahagian bawah. Dalam masa sama dia cuba melarikan diri. Flicker telah diguna pakai, tetapi damage yang dihasilkan oleh pasukan Raid ini tidak membenarkan untuk beliau melarikan diri. Smooth diasak dengan begitu teruk sekali, namun begitu masih lagi boleh menyelamatkan diri. Baik, satu jiggle yang mantap daripada pemain ini berjaya untuk memastikan dia terselamat. Tapi S akan ditumbangkan, tapi dia juga melakukan satu outplay yang baik. Outplay dibalas outplay kata pemain tersebut, tapi Bugs juga mempunyai nyawa yang agak sedikit rendah. Terpaksa untuk pulang, tapi Zaid Hakimi mengganas berhadapan dengan Hit. Terpaksa untuk mengundurkan diri, tapi di bahagian bawah juga tim SMG kehilangan satu menara penting. Ya, inilah kelebihan yang diguna pakai dalam game yang pertama, game yang kedua, di mana Popo dan Kupa objektif utama dia adalah mengambil turret. Namun begitu, untuk pasukan SMG, mereka akan mengunci turtle ini dengan begitu mudah. Adanya little counter, adanya retribution daripada box, pastinya turtle ini jatuh dengan mudah ke tangan pasukan SMG. Apa yang diperlukan oleh pasukan Raid, cuba mendapatkan turret yang seterusnya oleh ahli pasukan SMG ni. Kita sudah pun belajar daripada sejarah ataupun daripada perlawanan yang pertama dan juga pusingan yang kedua, yang mana alamak sekarang ni Merol pula bakal ditumbangkan. Satu penggunaan cutthroat daripada Hit mengujikan Merol. Saya dah cakap cara yang mantap, dia boleh masuk dengan penggunaan skill set dia dan melepaskan cutthroat untuk memastikan Merol tetap akan terkorban. Skill set orang kata signifikan sebagaimana digunakan execute. Ya, di mana kita nampak sendiri di bahagian bawah, Zon perlu lebih berhati-hati lagi. Zaid Hakimi akan cuba untuk clearkan di bahagian bawah, tetapi Zon masuk. Ya, dia dah masuk tapi tak boleh untuk melakukan apa-apa kerana minion sudah pun habis dilakukan clearance oleh Zaid Hakimi. Apa yang ingin saya katakan seperti tadi adalah penggunaan Popol and Kupa daripada Mal. Kita sudah pun tahu mampu untuk menumbangkan menara demi menara, jadi perlu untuk diberikan perhatian. Kalau tidak, ianya mungkin bakal menjadi duri dalam daging untuk pasukan SMG. Sedikit demi sedikit menyakitkan mereka tanpa disedari. Ya, kali ini Mirul akan menunjukkan diri beliau dan Fanny akan cuba mengganggu Smooth di bahagian atas. Namun begitu, Smooth perlu melarikan diri, masih lagi boleh menyelamatkan diri beliau. Dan di bahagian atas pastinya pasukan Raid akan cuba mendapatkan turret, tetapi bantuan daripada Box akan munculkan diri. Di bahagian atas Zon akan cuba mendapatkan sasarannya di bahagian tengah, iaitu Ash. Ya, benar sekali. Tapi lihat bagaimana Box menguncikan satu persatu resources, memastikan dia cukup kebal untuk berhadapan dengan pemain-pemain pasukan Raid Esports. Sudah pun mencapai level yang ke-9. Walaupun Mal, kita pasti dia ada kelebihan daripada sudut gold, tetapi daripada sudut level Sasa lebih tinggi. Ini adalah disebabkan Turtle yang berjaya untuk dikuncikan oleh pasukan SMG sebanyak 2 dan mungkin bakal menjadi yang ketiga apabila munculnya di bahagian bottom lane. Sekarang ini ada 4 orang pemain untuk pasukan SMG berhadapan dengan 2. Agak sedikit sukar. Saya rasa Merol tak perlu untuk masuk. Sekarang ini akan ada tarik revenge kena ke atas pemain tersebut. Malah dia akan ditumbangkan dengan mudah. Gigitan dilepaskan. Turtle dapat dekat Mal. Ini adalah sebuah perkara yang baik sebenarnya. Box terlepas pandang adanya Mal di guys itu melakukan gigitan ke atas Turtle dengan mudah, mencuri hasil usaha buat pemain mereka. Tapi Ren QT mungkin bakal ditumbangkan. Adanya Zaid Hakimi, tapi ada juga bouncing ball. Zaid terpaksa untuk berundur. Malah sekarang ini Sasa bakal ditumbangkan dengan penggunaan Ying Yak Overturn daripada S, melakukan satu serangan yang cukup baik. Mal juga mungkin bakal ditumbangkan. Ada tadi revenge, tapi Zon tak ada backup. Dan sekarang ini Raid Esports berjaya untuk berundur setelah mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Mereka berjaya untuk mendapatkan Turtle. Ahli pasukan SMG, mereka terlepas pandang. Yang kita sendiri tahu objektif utama kalau Box dapatkan, kalau difokuskan kepada Turtle, pastinya jatuh dengan mudah ke tangan pasukan SMG. Tetapi Mal dengan begitu bijak sekali mengaturkan langkah. Dengan langkah yang dihasilkan itu mampu untuk mendapatkan Turtle. Ya, benar sekali. Bukan itu sahaja, malah menara dekat bahagian tengah juga berjaya untuk ditumbangkan secara total. Ada 3 buah menara berjaya untuk dimusnahkan oleh pasukan Raid Esports. Sebentar tadi mereka adalah lingkungan 300 gold saja berjaya untuk dijarakkan oleh pasukan Raid Esports. Tapi pada waktu ini sudah pun mencapai kepada 1,500, hampir kepada 2,000 gold yang berjaya untuk dijarakkan. Walaupun pada waktu ini gold ranking kita saksikan untuk Sasa
agak sedikit jauh dalam lingkungan 300 dijarakkan oleh Mal dan juga Ren QT. Wah, Ren QT. Hit akan ditumbangkan dengan mudah. Zaid tiba bagaikan satu pancaran kilat yang cukup pantas menumbangkan hit dengan cukup mudah. Tapi sekarang ini Zon bakal berjaya untuk dapatkan seorang pemain. Cuba untuk ditumbangkan Mal, nyawa cukup rendah. Tapi Sasa juga menerima nasib yang sama, 1 untuk 1 Marksman untuk Marksman. Tapi pertempuran masih lagi diteruskan. S cuba untuk bertahan. Adanya penggunaan Guidewin memberikan bantuan untuk S melarikan diri. Tapi Smooth masih lagi ingin kejar, masih lagi ingin masuk dengan penggunaan polis. Namun tapi akhirnya dia bakal melakukan satu pengunduran diri, melakukan satu disengagement, melarikan diri. Yang mana pada waktu ini juga Zaid Hakimi berjaya untuk mendapatkan menara di bahagian tengah. Ya, inilah kelebihan yang ada terhadap Zaid Hakimi. Dia boleh saja untuk melakukan split push kerana tumpuan utama untuk pasukan SMG adalah melakukan satu team fight. Dalam masa yang sama, kalau split push dilakukan oleh Zaid Hakimi berkali-kali, pastinya pasukan SMG perlu menukar corak permainan mereka. Dalam masa yang sama, masih lagi terlalu awal untuk kita katakan kerana kedua-dua pasukan ini menunjukkan satu potensi untuk memenangi game yang ketiga ini. Ya, benar sekali, potensi yang besar ditampilkan oleh mereka. Tapi kalau kita saksikan daripada sudut late game, tak banyak hero late game sebenarnya untuk kedua-dua pasukan. Saya boleh katakan Ash mampu untuk tumbangkan Sasa dengan mudah di bahagian late game. Tetapi untuk hit dengan itemization yang telah pun kita saksikan lebih kepada Enchanted Talisman, Genius One, tiadanya penggunaan Clock of Destiny, jadi mungkin akan mensasarkan lebih kepada bahagian early game. Box telah pun melakukan pemerhatian berdekatan dengan kawasan Lot dan sekarang 23,000 sahaja nyawa Lot yang masih lagi berbaki. Serangan diteruskan lagi tapi Zaid Hakimi masuk melakukan satu engagement tapi hit nyawa cukup rendah. Sasa bakal ditumbangkan. Satu kali yang baik. Zaid Hakimi masuk lagi dengan double kill. Cukup mantap. Apabila Penny berada di tangan Zaid Hakimi, sememangnya tidak memberikan sebarang belas kasihan, malah dia akan tumbangkan semua pemain daripada pasukan SMG. Sekiranya mereka masuk, maka pasukan SMG tidak akan melakukan sebarang kontes ke atas slot yang telah pun mula untuk diserang oleh Red Esports. Wow, Penny daripada Zaid Hakimi sangat-sangat berbisa. Lihatlah corak permainan daripada Zaid Hakimi mendapatkan sasaran yang perlu dijatuhkan terlebih dahulu. Sasa dah 4 kematian yang beliau dapatkan ini membuatkan proses farming dia begitu lambat sekali. Namun begitu, lot yang akan muncul di bahagian tengah oleh pasukan Red Esports ni, pastinya pasukan SMG perlu melakukan satu defense yang begitu baik sekali. Ya, benar sekali, defending yang penting untuk pasukan mereka pada waktu ini. Lot akan mula untuk berarak di bahagian tengah. Damage dealt daripada Zaid Hakimi sememangnya cukup besar, 28,000. Malah damage yang dilepaskan oleh pasukan SMG, saya boleh katakan cukup rendah, hanya Smooth saja. Itu adalah seorang EXP laner. 15,000 adalah damage daripada sudut poking. Tapi untuk damage yang dilepaskan ke atas Fanny yang digunakan oleh Zaid Hakimi sebenarnya cukup rendah. Lebih lagi mengecewakan buat Sasa bila dia sering kali sebelum sempat masuk dalam team fight sudah pun diberikan fokus dengan lebih awal. Ash masuk dengan Ying Yang Overturn, melakukan damage yang besar dengan finishing yang ada daripada Zaid Hakimi, memberikan fokus kepada Hit dan juga Sasa. Cukup sukar untuk SMG memenangi sebuah team fight. Ya, SMG sukar untuk mendapatkan team fight yang bagus kerana position daripada pasukan Red Esports ini, mereka mengatur strategi dengan bijak sekali. Namun begitu, kalau kita lihat kepada AI winning prediction, 77% jatuh ke tangan Red, manakala untuk pasukan SMG 23%. Dan kelebihan gol yang ada untuk pasukan Red Esports ini 3,700 berpihak kepada pasukan mereka. Apa yang diperlukan oleh pasukan SMG menunggu setup daripada Zon. Kalau Zon berjaya untuk mendapatkan sasarannya, antaranya adalah Mal dan juga Zaid, itu pasti ada sinar harapan untuk pasukan SMG mendominasikan balik pengawalan map ini. Namun lihat daripada pergerakan pasukan SMG, mereka sudah pun mula untuk bergerak dalam satu unit, yang mana ini akan memberikan kelebihan untuk pasukan Red Esports, terutamanya Zaid Hakimi melakukan split push. Malah kalau Mal pula yang diberikan keselesaan ataupun diberikan ruang untuk melakukan split push, sememangnya akan musnah menara tersebut dengan mudah. Sekarang ni Ash sudah pun ada Divine Glaive bersama dengan pemain tersebut untuk menumbangkan front line milik pasukan SMG. Smooth perlu untuk lebih berjaga-jaga. 50 saat berbaki untuk lot diambil dan pasukan SMG masih lagi belum berganjak daripada kawasan base mereka. Ya, pasukan Red Esports, mereka boleh saja untuk melakukan aggressive movement, tetapi tumpuan utama harus mereka berikan kepada SMG, pengambilan lot. Eren Ren QT, nampak gayanya dah
dia dah dapat kenal pasti di mana pasukan SMG bakal melakukan ganking di bahagian atas, namun tumpuan utama adalah kepada Lord ini. Pastinya pasukan Raid akan cuba memancing keluar pasukan SMG kerana kelebihan yang mereka ada. Dari sudut kawalan map memang pasukan Raid Esports yang telah berjaya. Namun begitu, drafting daripada pasukan Raid Esports ini nampaknya lebih berkesan berbanding dengan pasukan SMG. Nampak bagaimana apa yang dilakukan oleh Mal dan juga Ash. Mereka menggunakan skill set yang ada untuk memberikan bantuan kepada Merul melakukan open map. Ada trap-trap yang diletak, purple surprise, malah ada payung yang dibuka oleh Ash untuk memastikan segala rumput bush ini tiada sebarang ancaman musuh. Pasukan SMG sekarang perlu untuk bertindak dengan lebih berhati-hati kerana Zahid Hakimi juga mampu untuk masuk dengan mudah bila adanya yang overturn mengejutkan pemain-pemain tersebut. Di bahagian tengah, kedua-dua pasukan ini nampaknya seperti mereka ingin mendapatkan clearance yang begitu pantas sekali. Apabila minion wave berpihak di tangan mereka, pastinya Lord ini akan dimulakan terlebih dahulu. Namun begitu, pasukan Raid berjaya untuk mendominasikan pengawalan di bahagian tengah dan juga di bahagian Lord ini. Pasti pasukan SMG perlukan satu rotasi mendapatkan sasarannya, iaitu sasaran yang sangat-sangat penting, Zahid Hakimi ataupun Mal. Dan kalau konsil dipakai oleh Zon tepat pada waktunya pergi ke arah belakang, pastinya itu adalah kunci utama untuk pasukan SMG mendapatkan kemenangan semula. Tapi pada waktu ini, waktu yang tepat untuk mereka melakukan serangan kerana Smooth akan ditugaskan untuk melakukan clearance dekat bahagian atas. Perperangan bakal dimulakan saya kira kerana Sasar dan juga Hit ada dalam posisi yang baik untuk box masuk. Tetapi mereka tiada kemenangan daripada sudut jumlah sekarang ini. Ren QT boleh saja masuk daripada sisi kiri mendapatkan kill ke atas Sasar dan juga Hit. Jadi mereka akan dapatkan satu lagi boost yang jauh sedikit berbeza di bahagian kanan bersama-sama dengan Zon untuk memastikan kalau Mal cuba untuk melakukan speed push boleh untuk dihukum dengan lebih mudah lagi. Tapi Sasa terus-menerus menunggu waktu yang sesuai. Kalau dimasuk depan sikit, Ash akan melakukan Ying overturn dengan mudah mendapatkan kill ke atas pemain tersebut. Jadi perlu untuk berhati-hati sekarang ini. Nampaknya tidak masuk. Tapi ada Smooth. Ya, nampaknya kalau kita saksikan pasukan Raid, diorang patut melakukan satu pancingan kalau mereka memberikan ruang ini kepada pasukan SMG. Tetapi di bahagian atas, lihat Smooth. Oh, Mal. Tiada. Ya, lambat sekarang ini mereka akan cuba untuk melakukan serangan yang cukup mengerikan, yang mana Mal akan masuk melakukan serangan ke atas Crystal bersama dengan Ren QT. Menara bakar ditumbangkan dengan mudah. SMG tewas dengan begitu saja secara tiba-tiba dalam kesepian, dalam ketenangan Land of Dawn. Secara tiba-tiba menara telah pun dimusnahkan oleh pasukan Red Esports. Pasukan Red Esports 200 IQ yang mereka lakukan di sini. Mereka tahu kelemahan yang ada untuk pasukan SMG ini. Mereka guna pakai dengan kelebihan minion di bahagian atas itu. Nampak gayanya. Pasukan SMG telah kehilangan mata yang sangat-sangat penting. Sememangnya kredit buat Ren QT. Dia dalam merancang, kita je yang lalai. Dia kumpulkan minion dekat bahagian atas, memberikan bantuan untuk pasukan Red Esports, memanggil Mal untuk mendapatkan serangan terakhir ke atas menara tersebut. Smooth tersilap langkah sedikit sahaja, terlalai, dan akhirnya pasukan SMG bakal tertewas pada waktu ini. Dan kita akan melihat bersama dengan Sid di bahagian pentas. 2-1, itulah keputusan di antara Red Esports bertemu dengan SMG. Dan sekarang ni anda bersama saya selaku bersama-sama dengan pemenang kita, iaitu Red Esports. Wow, tolong ke tengah sikit guys, korang dah menang. Okay, saya nak tanya Ash lah. Okay, first of all, soalan pertama. Wah, besar agak awak ni Mirul. Okay, first of all, soalan pertama, game pertama dan game ketiga kita dah nampak dia punya persamaan daripada Red Esports. Tapi game yang kedua, apakah yang berlaku daripada pasukan Red Esports? Game kedua tu more tu silap draft sikit lah. So macam kita orang ambil pengajaran, kita orang feel balik dalam game ketiga. Alright, boleh serahkan mikrofon ni kepada Zaid. Oh, ingat tak nak jawab. Okay, Zaid, saya diberitahu bagaimana awak sangat-sangat mengidamkan untuk menggunakan Fini. Dan game yang ketiga, apabila anda dapat Fini, berapakah peratus yang awak percaya Red boleh menang? 100%. Wow, 100%. Alright, jadi tim kat luar, kalau korang tak nak Red menang, jangan bagi diorang Fini. Okay, saya nak tanya Mal pula. Saya nak tanya seorang kat sini. Okay, Mal, sebentar tadi kita dapat saksikan hari ini marksman yang paling banyak perform Pupa dan Kupa. Adakah
Mal akan nak tunjukkan kelainan dengan membawa masuk hero marksman yang lain? Itu Rahsia. rahsia. Tak nak bagi tahu. Tengok. Okey, jadi Skandar menunjukkan pasukan daripada grup B berjaya mendapatkan kemenangan. Mal, mungkin ada kata-kata terakhir kepada peminat-peminat Red Esport yang berikan sokongan 100% kepada Red Esport. Okey, kepada yang telah datang tengok match kita orang kali ini, saya nak ucapkan terima kasih sebab support kita orang. Tak kisahlah daripada fans SMG ataupun Red Esport, teruskan support player semua kami. Thank you. Alright, terima kasih Mal. Satu ucapan yang cukup baik, tergelak Ren di sini. Alright, sekali lagi kita ingin mengucapkan tahniah kepada Red Esport berjaya menewaskan SMG sebentar tadi dengan kemenangan 2-1. Tapi kita akan saksikan apakah yang akan dikatakan oleh mereka di dalam mic check. Dan semua dah tak sabar, jadi mari kita sama-sama saksikan. Wow, perlawanan yang cukup-cukup mendebarkan seperti tadi. Kita sangkakan Lord menjadi umpanan, tetapi sebenarnya satu serangan hendak di bahagian atas dilakukan oleh Mal dengan cukup cemerlang. Ya, sebenarnya saya nak tanya soalan tu, tapi lepas si Zaid cakap dia kata kalau guna Fanny dia 100% rasa dia menang. Saya dah terus lupa pasal soalan tu. Tapi tak mengapa. Kita nak tanya siapa yang plan tu kan? Betul. Kalau kita tengok balik bagaimana corak permainan daripada pasukan Red, kita dah nampak bagaimana Smooth melakukan rotasi. Pasti mereka dah dapat tahu yang Smooth akan melakukan pertempuran sekali dengan ahli-ahli pasukan SMG. Dan keputusan yang bijak daripada Ren QT dan juga Mal berjaya untuk mendapatkan tarik di bahagian atas, sekaligus berjaya untuk menjatuhkan Crystal pasukan SMG. Tapi sebenarnya saya dah perhati tau, setiap kali dia clear minion, dia akan clear dua depan. Satu yang belakang dia akan biar untuk pastikan stacking minion tu banyak dekat bahagian belakang supaya split push tu lagi mudah dilakukan oleh pasukan mereka dan berjaya. Saya sangkakan bila waktu yang Smooth dah lakukan rotasi tu, dia berjaya untuk lakukan clearance, tapi tidak. Namun kita akan lihat untuk itemization yang telah pun dilengkapkan oleh kedua-dua pasukan, yang mana untuk Zaid Hakimi full damage, full penetration, ada Blade of Heptasis, Malefic Roar bersama dengan Hunter Strike. Dia nak hampir nak siapkan Blade of Despair. 15 minit hanya 7 kill daripada Red, 3 kill daripada SMG. Mereka bermain dengan cukup berhati-hati. Tapi kalau kita bercakap tentang speed push, sebelum kita fokus balik kepada item, saya nak bagi shout out kepada Ren yang dah lama tunggu kat bahagian atas. Tengok memang lama dia kosong. Kosong. Tumpuan utama itemization, kalau kita tengok lebih kepada sustainkan lagi lane tersebut, dalam masa sama memberikan impact, iaitu dengan adanya Dominance Ice yang mampu untuk memperlahankan attack daripada pasukan SMG ini. Tetapi saya sebenarnya kesian juga dengan Hit, sebab tak banyak skill yang dia boleh curi untuk pasukan Red ini. Sama seperti game yang sebelum ini di mana Valentina diberikan kepada pasukan Red, dan sama juga Ash pun tak dapat mencuri banyak skill set. Dia ada banyak, dia ada mencuri Way of the Dragon, tapi tak banyak kali dia gunakan perkara tersebut. Dan seperti yang dikatakan oleh Sunfrost, kalau dia dapatkan cut throat pun dia ibarat macam dia guna spell execute. Still mampu untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi daripada 5, kalau ada 2 je ultimate yang mampu dia curi, satu, bagi saya ada satu perkara yang sedikit membazir. Tetapi itu yang berlaku di antara kedua-dua pasukan, di mana Red Esport bermain dengan cukup baik. Ash juga yang menggunakan Kagura, dia fokus kepada Claw of Destiny dengan ada Divine Claim, dengan ada Lightning Tranchant, fokus kepada damage, menyebabkan setiap kali dia menggunakan Yang Overturn, agak sukar untuk pemain-pemain yang mempunyai nyawa yang rendah seperti Sasa untuk sustain di dalam game. Dan ini merupakan kita punya post stats di antara kedua-dua pasukan. Damage dia cukup tinggi, 108,000 daripada Red Sunfrost. Dekat situ ada kosong damage tu turret tu. Oh yeah. SMG tidak berjaya untuk menyentuh langsung turret yang ada untuk pasukan Red Esports. Saya nampak ada beberapa turret yang diketuk, tetapi ianya datang daripada minion, bukan datang daripada hero ahli pasukan SMG ni. Ya,
ada satu masalah yang besar untuk pasukan mereka tidak memberikan keutamaan kepada menara, menyebabkan mereka juga kehilangan pengawalan ke atas map. Yang mana sekarang ni The Rich Guy adalah dibagikan EXP lane untuk Ren QT. Sememangnya satu perkara yang mengejutkan, akan tetapi saya rasa ini adalah disebabkan dia seorang saja yang tak freeze minion. Yang lain semua melakukan freeze minion dan dia saja melakukan clearance. Disebabkan itu dia mendapatkan gold per minit yang tinggi. Ya, dengan KDA dia 0-0-0, dia macam ada kat dunia lain. Saya tak tahu dia ambil duit Dia memang daripada awal, okay, aku dah plan ni semua. Waktu nanti korang semua dekat lot, dia memang dah fikir semua tu. Ya, sampai assist pun paling banyak diberikan kepada Mal yang menggunakan Kupa bukan kepada Mirul nak menunjukkan game ni memang mempunyai strategi yang cukup beza. Lain macam. Memang shout out kepada Red Esport. Mereka tahu macam mana nak tumpaskan SMG. Kita tahu SMG antara pasukan yang cukup kuat. Dan sekarang ni mari kita sama saksikan MVP yang dibawakan oleh Mac Delivery akan diberikan kepada Zaid Hakimi. Penggunaan Fennec yang cukup baik, 86% kill participation. Ya, kill participation 86%. Kalau dekat situ dia tulis expectation untuk menang 100% untuk Zaid Hakimi dengan KDA 303 tanpa sebarang kematian. Sememangnya cukup ganas dia punya Fanny. Dia tahu dekat mana kedudukan enemy. Yang paling penting daripada kedudukan dia untuk pergi ke enemy tu nampak macam mustahil, tapi dengan 4-5-6 kabel terus sampai kepada sasaran yang penting. Ya, di mana sasarannya adalah Sasa. Banyak kali Sasa berjaya di pick off oleh Zaid Hakimi dengan adanya emblem yang sangat-sangat bagus. High and Dry ini mampu untuk menjatuhkan Sasa kalau Sasa berseorangan diri. Dalam masa yang sama, rotasi yang dilakukan oleh pasukan Red ni kita boleh beri kepujian juga kepada Mirul. Ya, dengan memang memfokuskan kepada full penetration, adanya Malefic Roar dengan adanya Hunter Strike tambah dengan Blade of Heptasis menyebabkan dia tak takut. Kalau ada Kufra pun dekat situ, dia masih lagi mampu untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Walaupun sebentar tadi kita nampak ada bouncing ball yang dilakukan oleh Zon, dan kalau bercakap tentang perkara tersebut, mari kita tengok sedikit sorotan perlawanan yang dibawakan khas oleh Samsung Galaxy A Series, di mana Sasa menjadi sasaran di bahagian bawah untuk pasukan Red Esport. Mereka dah mendapatkan rentak mereka pada fasa awal perlawanan ini, dan seterusnya objektif demi objektif berjaya didapatkan oleh pasukan SMG, tetapi dalam masa sama mereka kehilangan turret demi turret. Itu bukanlah perkara yang diperlukan oleh pasukan SMG, mendapatkan objektif tapi memberikan turret. Kerana kalau turret dijatuhkan dengan awal, pastinya pasukan Red dengan adanya Popo dan Kupa senang untuk mereka mendapatkan objektif yang lainnya. Tapi lihat kat situ, Zaid Hakimi dia macam slow motion sikit masuk, lepas tu baru dia dapatkan satu kill. Memang cukup cemerlang. Tapi apapun sekarang ini, kedudukan semasa yang kita saksikan pada waktu ini, pasukan SMG tidak berjaya untuk mengubahkan apa-apa, tapi Red Esport juga berjaya untuk mendapatkan kemenangan dengan 2 mata. Namun masih lagi kekal di tempat yang ketiga. Tetapi berita baiknya seri dengan Homeboys. Ya, cukup penting 2 mata yang dibawa masuk oleh Red Esports sebentar tadi telah pun memastikan mereka berada di dalam kelompok yang baik di tangga yang ketiga di dalam kumpulan B. Untuk SMG, 1 mata yang sebenarnya bagi saya cukup berharga, walaupun tewas, tetapi masih lagi mempunyai peluang untuk menjarakkan lagi daripada RSG yang akan bermain pada petang ini berhadapan dengan pasukan apa? Sempras? Tim Lunatic. Oh, Ada X. ada X. Di mana kalau kita saksikan untuk intergroup ini, Grup A dan juga Grup B, nampaknya pasukan daripada Grup B jauh lebih hebat juga berbanding dengan Grup A. Kalau kita nampak bagaimana corak permainan yang ditunjukkan oleh pasukan Red tadi berjaya untuk menjatuhkan SMG, bukanlah perkara yang mudah dan mereka menjayakannya dengan sangat-sangat bergaya. Ya, benar sekali. Kalau lah pada pusingan yang kedua ataupun perlawanan yang seterusnya ini, Grup B masih lagi berjaya untuk dapatkan kemenangan, sememangnya adakah Grup Maut itu hanyalah ura-ura saja? Ataupun ini merupakan hari untuk menjatuhkan semua bekas-bekas juara SMG, RSG. RSG, wow. Tetapi kita akan recap terlebih dahulu sebelum kita bergerak dengan lebih lanjut. bergerak ataupun cuba memasang angan-angan. Di mana kunci kejayaan yang kita fokuskan tadi adalah Roma contribution. Kita lihat sendiri bagaimana ahli pasukan Red iaitu Mirul dengan kill participationnya sebanyak 47% dalam game yang pertama. Banyak impact yang dilakukan oleh Mirul ini dengan adanya Digi yang mampu untuk memberikan satu kesan yang sangat-sangat bagus untuk pasukan Red untuk maju lagi ke hadapan dengan adanya Tasjeni itu. Dan game yang ketiga pula
penggunaan Matida yang sangat-sangat bagus, 71%. 71% tu nampak gayanya ada beberapa kali yang dia tak join, tapi mungkin dengan adanya perkara di mana dia join, dia memberi impact yang jauh lebih besar berbanding game-game yang sebelum ini. Ya, kalau daripada sudut statistik memang agak sedikit kurang, tapi kalau kita saksikan bagaimana dia memastikan Mal sentiasa terjaga, sentiasa hidup dengan cukup-cukup baik untuk mengeluarkan damage ke arah pasukan musuh, malah menara juga menjadi sasaran, memudahkan lagi pengambilan objektif, yang mana sekarang ni kita bergerak kepada poin yang seterusnya, objective control yang didapatkan oleh pasukan mereka. 2/2 berjaya untuk didapatkan dalam pusingan yang pertama. Malah sekarang ni untuk turret taken 8 dan juga 7 ni sebab apa? Sebab mereka cuma lakukan satu laluan masuk sahaja dalam pusingan yang ketiga. Itu sudah cukup penting. Tapi untuk yang terakhir, iaitu execute catch potential, kita saksikan game yang ketiga. Satu important catch. Satu tu dah cukup memberi impact yang besar kepada Red Esports untuk menewaskan SMG, walaupun mereka tak mempunyai hero tangkap. Dalam masa yang sama, kita dah saksikan bagaimana corak permainan pasukan Red. Mereka nampak lebih konsisten. Walaupun ini adalah intergroup, di mana game yang seterusnya mereka akan lawan juga group A juga, tim group A juga. Kalau prestasi mereka macam ni, saya dapat merasakan yang mungkin mereka akan merebut mendapatkan upper bracket di playoff nanti. Wow. Oh, benar sekali. Semakin lama semakin hangat untuk kedudukan standing di bahagian grouping kita, yang mana selepas ini juga kita akan saksikan perlawanan di antara pasukan RSG dan juga tim Lunatics, yang mana kalau tadi pasukan SMG dan juga Red Esports kedua-duanya di tempat yang ketiga. Kalau sekarang ini tim Lunatics dan juga RSG kedua-duanya di tempat yang keempat. Tapi terlebih dahulu kita akan kaji apa yang berlaku dalam map untuk merol, yang mana rotasinya dilakukan jauh ke arah gold lane sahaja, yang mana paling-paling pun dia akan gerak sampai dekat bahagian atas tu sikit, lepas tu dia akan turun balik. Ya, sebab ini merupakan untuk 30 saat hingga ke 5 minit yang pertama. Dan antara penyebab kenapa dia fokus kat sini, salah satu dia sebab dia gunakan Matilda. Akan berikan fokus kepada jaga Mal. Rank QT main dengan cukup baik, jadi dia macam tak perlu risau pun. Rank QT ada ke, rank QT tak ada ke, dia tahu apa yang nak buat. Dan yang menarik dia, corak ataupun behavior, cara dia bergerak fokus di bahagian river. Dia tahu dengan kalau adanya turtle, dia mampu untuk memberikan vision, dan dia mampu untuk memberikan sedikit bantuan kalau dia cuba untuk mendapatkan turtle tersebut. Satu perkara yang disiplin dekat sini, ya, dia bergerak di kawasan river, tapi dia pastikan dia tidak sentuh sedikit pun di kawasan river yang berdekatan dengan buff milik pasukan musuh. Jadi dia tahu itu adalah satu kawasan yang berbahaya, boleh untuk tertangkap dengan mudah, dan dia mengambil jalan yang lebih sesuai, yang lebih selamat. Tapi apapun, kita akan saksikan untuk Ren QT, pemain yang menjadikan perlawanan ini satu perlawanan yang tidak mampu dibaca oleh pasukan SMG. Di mana kalau kita saksikan, ini adalah perlawanan di antara masa di situ 10 sehingga ke 15 minit, di mana kalau kita nampak dia fokuskan kepada pengawalan di bahagian atas. Kita lihat sendiri bagaimana itemization yang dihasilkan oleh Ren QT ini, di mana itemization yang mampu untuk dia buat dia bertahan di bahagian atas adalah Oracle dan juga Bloodlust X, antara pemilihan item yang bagus untuk dia kawal, di mana minion wave datang, dia tak perlu nak balik pun. Kalau dia tak boleh nak mengisi nyawa dia, dia akan mengisi nyawa dekat bahagian jungler pasukan lawan. Lihatlah bagaimana corak permainan daripada Rank QT ni, walaupun kosong kill, kosong kematian dan juga kosong assist, tetapi impact yang diberikan dari sudut pengawalan map sangat-sangat berguna untuk kesemua ahli pasukan Red ini. Ya, dengan heat map ni nak menunjukkan bagaimana mereka berkomunikasi dengan cukup baik. Dekat sini nak tunjukkan bagaimana Mirul akan sentiasa bagi tahu kepada Rank QT, tak payah turun bawah, kita orang boleh handle. Anda lakukan perkara anda di bahagian atas, pastikan menang lane, pastikan smooth, sukar untuk turun apabila join team fight, menyebabkan kalau smooth tak ada dekat team fight, Red Esports lebih senang untuk mendapatkan pemain-pemain yang mempunyai nyawa-nyawa yang rendah. Ya, benar sekali. Berjaya untuk menyukarkan rotasi daripada pasukan SMG, malah berjaya untuk mendapatkan kemenangan mereka dalam pusingan yang terakhir. Sememangnya sebuah perkara yang tak dijangka ramai sebab daripada ramalan penonton. Wow. Saya masih lagi ingat, dalam tak ada yang daripada Instagram, pengguna-pengguna Instagram 9% je untuk pasukan Red Esports.
Dan kita akan pergi kepada segmen yang seterusnya, They Need You. Dan ini adalah nama-nama pemenang. Dan jangan lupa untuk mendapatkan hadiah anda, PM admin page Mobile Legends. Ya, dan kalau nak dapat dia bukan PM je, kena bagi komen positif terlebih dahulu. Benar Kalau sekali. PM tanpa hantar komen, dia tak jadi. Dia kena ada bukti. Dia kena ada bukti untuk mengatakannya anda telah pun komen dan kami akan hubungi anda kerana telah pun diberikan IGN dan juga server ID ketika melakukan komen. Dan terima kasih diucapkan. Jangan lupa kita masih lagi nak push untuk dapatkan kita punya Malaysia Book of Record. Ya, benar sekali. Jangan lupa untuk sharekan MPL Malaysia di social media bersertakan tag Malaysia Book of Record dan juga MPL Malaysia. Jadi untuk kita bersama-sama mencapai target yang diinginkan untuk menjadi longest league untuk esports. Dan tanpa buang masa lagi, kita akan meneka. Ini adalah segmen teka-meneka. Dan ianya sangat-sangat sukar kerana hobi dia adalah bermain futsal. Betul. Pilihan hero yang sering kali dia gunakan ataupun favourite dia adalah Cho, Ling dan juga Hayabusa. Dan kelahiran dia dekat Kelantan sebenarnya. Sid, ada komen-komen kelahiran ni? Sebab segmen ni awak paling suka sekali dekat tempat kelahiran. Alright, dia suka guna Cho, Ling dengan Hayabusa. Sama Kat sini kita boleh keluarkan zone. Satu zone bukan lahir Kelantan. Dia pun tak kena baret. Alright. Sekarang ni ada Mom dengan Ren QT. Kalau lihat daripada gambar yang dah dipixelatkan ni, saya rasa ni Mom. Awak rasa ni Mam? Saya rasa ni Mom. Bukan, saya rasa ni Ren QT. Awak rasa ni Rank QT? Sebab dia suka main futsal. Tetapi jawapan dia, mari sama-sama kita saksikan. Tentulah Ren QT. Dan jangan lupa untuk dapatkan kod seperti yang tertera di skrin dan pergi ke m.mobilelegends.com/en/code exchange untuk menikmati ganjaran yang telah pun diberikan kepada anda semua. Ya, benar sekali. Jadi inilah Comel dia buat macam ni. betul. Main futsal. Dan kalau kita nampak sekali untuk pasukan Red ni, kalau dia meletakkan Mom juga, saya susah untuk ramalkan. Sebab dia punya gambar tu memang betul-betul kita tak boleh nak kenal pasti siapakah player tersebut. Daripada hero pun kita agak sedikit sukar. Ling, Mom boleh Hayabusa. main macam-macam juga kan. Betul. Mam dahulu kala pernah menjadi seorang jungler. Jadi tak hairan mengapa hero yang